Shalom saudara dan saudari. Biarkanlah kita datang ke depan Tuhan, nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku Tuhan, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu sepanjang umurku. Mari kita bersatu dalam doa. Yalah Bapa, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin sekali lagi mengagungkan bahawa Engkaulah Tuhan yang satu-satunya dalam hidup kami. Engkaulah Raja yang bertakhta di dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Bapa kerana Engkaulah yang sanggup mempedulikan kami. Engkaulah yang sanggup menemani kami di setiap waktu dan di mana-mana jua kami berada. Ya Bapa, pada pagi ini Bapa, kami mohon Bapa, biarkanlah sekali lagi kami mendekati-Mu, dan biarkanlah Engkau juga mendekati kami, menjamahi kami Bapa, seperti mana kami mencarikan Tuhan. Engkau berkata yang ketuk pintu akan dibuka pintu untuknya Bapa. Kami mohon pada pagi ini kami ingin bertemu sekali lagi dengan Tuhan Bapa. Biarkanlah hati kami, jiwa kami dipuaskan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Mari kita merenung daripada Mazmur bab 50 ayat 7 hingga 15. Dengarlah hai umatku, aku akan berfirman, aku akan menyalahkan kamu hai Israel. Akulah Allah kamu. Aku tidak menyalahkan kamu kerana persembahan kamu dan korban untuk menyenangkan hatiku yang selalu kamu persembahkan. Aku tidak memerlukan lembu jantan dari ladang kamu ataupun kambing daripada ternakan kamu. Kerana haiwan di hutan milikku dan juga lembu di atas ribuan bukit. Semua burung liar kepunyaanku, juga semua makhluk hidup di padang. Jika aku lapar, aku tidak minta makanan daripada kamu, kerana dunia serta segala isinya milikku. Adakah aku makan daging lembu jantan ataupun minum darah kambing? Persembahkanlah ucapan syukur sebagai korban kepada Allah. Berikanlah segala persembahan yang kamu janjikan kepada Yang Maha Kuasa. Berserulah kepadaku pada masa kesusahan. Aku akan menyelamatkan kamu dan kamu akan memuji aku. Saudara dan saudari, semalam kita diingatkan bahawa Allah akan memanggil seluruh umat manusia dan menjadi saksi di mana bagaimana Tuhan mengadili umatnya sendiri, bagaimana Tuhan mengadili Kristian. Dan pada pagi ini ayat 7 dia kata, dengarlah hai umatku, aku akan berfirman, aku akan menyalahkan kamu hai Israel, akulah Allah kamu. Dalam bahasa Indonesia, aku akan bersaksi kepadamu tentang dosa-dosamu. Saudara dan saudari, ini bermaksud pada waktu itu Allah akan bersaksi di depan dia akan mempamerkan, dia akan menunjukkan bukti apa-apa kesalahan kita, saudara dan saudari. Ini bermaksud, saudara dan saudari, kita tidak dapat disembunyikan daripada Tuhan. Apa jua yang kita lakukan, tak kira di khalayak ramai ataupun di dalam bilik yang bersendirian, apa yang kita lakukan, Tuhan tahu dan Tuhan akan tunjukkan bukti kepada kita pada suatu hari nanti, saudara dan saudari. Dan ini mengingatkan kita, tidak ada seseorang pun yang dapat dikecualikan daripada pengadilan Allah.
Ya, kita tidak mungkin kata, oh kita boleh sorok ke diri, kita mungkin boleh bertuah ataupun bernasib baik kerana tidak dapat ditangkap, kerana tidak dikesan ataupun tidak diperasa. Tidak. Setiap kita saudara-saudari, setiap kita tidak dapat dikecualikan daripada pengadilan Allah. Saudara-saudari, dan dia akan bersaksi kepada kita, itu bermaksud kita tidak dapat berdalih di depan dia. Kita tidak dapat mempertahankan diri di depan dia. Kerana bila bukti yang nyata itu ditunjuk, kita tutup mulut, tidak dapat buat apa-apa, saudara-saudari. Kerana memang kita yang melakukan kesalahan itu, saudara-saudari. Dan waktu itu, saudara-saudari, bila Allah bersaksi kepada kita tentang dosa kita, kita hanya dapat, ya, kita hanya dapat tunduk kepala dan kita berasa malu di depan Tuhan. Saudara dan saudari, sebenarnya kalau kita lihat gaya bahasa yang dipakai di sini, dia kata, akulah Allah, Allah kamu. Saudara dan saudari, di sini Tuhan, kalau kita berbanding, daripada dia geram, daripada dia marah ataupun dia murka, sebenarnya saudara-saudari, dia lebih sedih daripada dia geram. Kenapa? Dia sedih kerana dia Allah kita. Dia memang mengasihi kita. Dia memang tidak ingin menghukum kita, saudara-saudari. Dia sedih, dia kecewa. Bagaimana hari-hari dia berfirman kepada kita, hari-hari dia memberi peluang kepada kita, tetapi kita tetap melakukan kesilapan dan berulang lagi kesilapan. Saya yakin kalau saudara-saudari, kalau kita sebagai ibu bapa, kita pun dengan hati yang sama. Kalau anak kita asyik buat salah, dan bila kita nasihatkan dia kata au. Nanti dia buat lagi, saudara-saudari. Apa perasaan kita? Saya rasa memang kita geram. Tapi lebih daripada geram itu, kita sebenarnya lebih sedih, lebih sakit hati, lebih kecewa. Betulkah, saudara-saudari? Ya, saya yakin. Dia kata, aku Allah kamu. Seperti kita kata, saya bapa kamu. Saya lakukan semua ini untuk kebaikan kamu, saudara-saudari. Allah kita pun kata, saya Allah kamu. Kamu domba saya. Saya memberikan segala yang terbaik kepada kamu. Saya tidak ingin menghukum kamu. Saya tidak ingin melukai kamu. Tetapi kamu kenapa sesekali tidak mendengar nasihat saya? Kenapa sesekali ego dan tidak menuruti perintah saya? Dan saudara-saudari, Allah sakit hati. Allah kecewa terhadap segala kesalahan yang kita lakukan, saudara-saudari. Kerana ini adalah sifat semula jadinya selama ini untuk memberikan yang terbaik kepada kita, untuk mengasihi kita, saudara-saudari. Dan seterusnya, ayat 8 sampai ayat 13. Aku tidak menyalahkan kamu kerana persembahan kamu dan korban untuk menyenangkan hatiku yang selalu kamu persembahkan. Saudara-saudari, Tuhan kata, saya geram, saya sakit hati, saya kecewa, bukan kerana korban yang kamu persembahkan, bukan kerana lembu kamu itu tidak berapa segar, bukan kerana ayam yang kamu persembahkan itu terlalu sikit. Tidak. Dia kata, saudara-saudari, saya bukan menyalahkan kamu kerana korban yang kamu persembahkan. Langsung bukan. Kenapa? Kerana ayat 9 sampai ayat 13. Dia kata, saya langsung tak perlu. Dia kata, aku tidak memerlukan lembu jantan dari ladang kamu, ataupun kambing daripada ternakan kamu. Kerana haiwan di hutang bilikku, dan juga lembu di atas ribuan bukit. Semua burung liar kepunyaanku, juga semua makhluk hidup di padang. Saudara-saudari, segala sesuatu dimiliki oleh Tuhan. Adakah Tuhan kekurangan? Saudara-saudari, di sini saya perasan langsung tiada istilah kekurangan dalam kamus Tuhan. Kerana Tuhan langsung tidak mungkin kekurangan, saudara-saudari. Dia Tuhan, dia sumber untuk segala sesuatu. Kalau dia ada kekurangan sesuatu, dia bukan Tuhan. Dia Tuhan bermaksud dia mempunyai segala sesuatu. Segala sesuatu di dalam tangannya, milikkannya, saudara-saudari. Tuhan tidak kekurangan. Dia tidak perlukan sebarang korban kita. Dia bukan pengemis. Bukan macam pengemis, minta tolong. Cepat, saya 3 hari tidak makan sudah, minta tolong. Bukan pengemis. Tuhan bukan pengemis yang minta daripada kita, saudara-saudari. Dan saudara-saudari, sebenarnya bagi saya, kalau kita lihat, Tuhan sebenarnya langsung tidak perlu makan. Betul? Setujukah? Perlukah Tuhan makan? Saya rasa Tuhan tidak perlu makan. Kerana dia tidak akan rasa lapar. Dia tidak akan rasa kekurangan. Kerana dia
Dia mempunyai segala sesuatu, saudara dan saudari. Tidak mungkin dia kekurangan. Walaupun di sini ayat 12 kata, jika aku lapar, aku tidak minta makanan daripada kamu. Dia kata jika, kalau saya lapar pun, saya tidak minta apa-apa daripada kamu. Ini menandakan bahawa dia tidak pernah minta daripada kita, saudara dan saudari. Dia tidak perlukan segala korban ataupun segala duit kita, saudara dan saudari. Dia tidak kurang duit. Semua dolar dia punya. Semua ringgit Malaysia dia punya. Semua ringgit Brunei, ringgit Singapura, semua dia punya. Semua pound daripada Britain, semua dia punya, saudara dan saudari. Dia tidak kekurangan apa-apa pun, saudara dan saudari. Tetapi, kenapa kita masih perlu memberi persembahan wang? Ayat 14. Persembahkanlah ucapan syukur sebagai korban kepada Allah. Berikanlah segala persembahan yang kamu janjikan kepada Yang Maha Kuasa. Berserulah kepadaku pada masa kesusahan. Aku akan menyelamatkan kamu dan kamu akan memuji aku. Saudara dan saudari, kalau Tuhan tidak miskin, kalau Tuhan tidak kekurangan, kenapa kita masih perlu memberi persembahan kepada Tuhan? Saudara dan saudari, sebenarnya persembahan yang kita berikan bukan untuk menolong Allah. Bukan. Tetapi untuk menolong diri kita sendiri. Untuk apa? Seperti mana semalam kata ayat 4. Yang telah mengikat perjanjian dengan aku dan mengukuhkannya dengan persembahkan korban. Sebenarnya korban yang kita persembahkan itu hanya untuk meneguhkan kita, mengingatkan kita imbas kembali tentang kebaikan Allah, tentang anugerah Tuhan dan tentang perjanjian yang kita telah pun zahirkan kepada Tuhan, saudara dan saudari. Nah, seperti Hari Ibu, saudara dan saudari. Hari Ibu baru lalu kan, adik-beradik saya telefon saya, apa yang kita perlu berikan kepada mamak, saudara dan saudari. Sebenarnya bagi saya ampau yang paling bagus untuk mamak, kerana sekarang ini tidak dapat meraihkan, tidak dapat makan bersama. Apa lagi yang boleh beli? Kita berikan duit kepada dia. Apa yang dia perlukan, dia beli saja. Tapi saudara dan saudari, sebenarnya duit ampau yang kita berikan itu sikit, tidak banyak. Dan bagi saya, mamak saya pun tidak kurang duit itu. Walaupun dia bukan sangat kaya, tapi saya yakinlah wang di dalam akaun dia, akaun bank itu memang lebih daripada ampau kami, saudara dan saudari. Dan apa kami berikan itu cuma sedikit bagi dia, saudara dan saudari. Tetapi itu untuk membantu kita. Dia tidak perlukan ampau sebenarnya. Selepas dia terima ampau, dia telefon, ayah, kenapa kamu orang bagi ampau kepada saya, saudara dan saudari? Tetapi dia tidak perlukan ampau. Tetapi kami tetap memberi untuk mengingatkan kami betapa jasa budi dan mamak kami selama ini di atas kami. Amin. Untuk mengingatkan diri kita tentang betapa kasihnya mamak terhadap kami. Dan saudara dan saudari, Allah tidak memerlukan persembahan. Allah tidak memerlukan wang kita. Tetapi kita tetap perlu memberi untuk mengingatkan kita. Dulu bagaimana Tuhan tolong saya. Sekarang bagaimana Tuhan tolong saya. Dan pada hari esok bagaimana Tuhan akan terus menolong saya. Dan kita juga ingat kembali, ayo, dulu kita pernah janji apa kepada Tuhan, saudara dan saudari. Banyak di antara kita, waktu kita sakit, waktu kita susah, kita minta daripada Tuhan, janji apa-apa pun boleh kita janji kepada Tuhan. Tuhan, kalau kali ini kamu boleh tolong saya akan macam ini, saya akan macam itu, saya akan memberi 100 setiap bulan, saya akan memberi 1 anak menjadi pastor, saya akan mempersembahkan nyawa diri saya untuk menjadi pastor dan sebagainya. Kita akan memberi perjanjian yang macam-macam, yang berbunga-bunga, yang bermanis-manisan, saudara dan saudari. Tetapi lepas kesusahan, dia kata, berikanlah segala persembahan yang kamu janjikan kepada Yang Maha Kuasa. Selepas perjanjian, selepas kita melalui kesusahan, banyak di antara kita lupa, sudah saudara dan saudari. Sebenarnya saudara dan saudari, persembahan yang kita berikan di sini kata sebagai korban syukur, ayat 14. Sebenarnya itu adalah satu tanda bersyukur kepada Tuhan. Tadi ada seorang saudari berkongsi, dia pernah selama 8 bulan tidak memberi persembahan wang kerana dia membeli rumah dan dia rasa duitnya sangat kesuntukan. Dia tidak memberi selama 8 bulan, saudara dan saudari. Tetapi selama 8 bulan walaupun dia tidak memberi, dia rasa duitnya semakin kurang, sehinggalah dia tiap-tiap bulan dia keluarkan duit daripada amanah saham, saudara dan saudari. Tetapi sampai selepas 8 bulan, dia ingat kembali perjanjiannya kepada Tuhan. Jadi pada bulan itu dia memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi saudara dan saudari, kamu tahu apa berlaku? Selepas dia memberi, suami balik dari company. Suami kata, hari ini toke menaik gaji saya.
Tetapi nilai, jumlah yang dinaikkan gaji itu sama dengan jumlah yang baru saja diberikan oleh saudara itu kepada Tuhan. Wow, ajaib kan saudara-saudari? Sangat ajaib. Ya, asalkan kita menunjukkan kesyukuran kita, saudara-saudari. Sebenarnya Tuhan itu tidak kekurangan. Tuhan itu bukan pengemis, tetapi Dia Tuhan yang paling kaya, saudara-saudari. Kalau kita betul-betul memberi, saudara-saudari, Tuhan pasti akan memberikan yang lebih banyak kepada kita. Amin, saudara-saudari. Jadi selalu ini mengingatkan saya, saudara-saudari, Tuhan tidak memerlukan duit saya, tapi saya tetap perlu memberi. Kalau boleh, memberi dengan sakit hati. Ya, saudara-saudari, kalau kita memberi RM1, RM2, macam itu tak perasan. Kita tidak perasan apa-apa daripada kita, kerana itu adalah yang baki, yang balance, sisa-sisa yang ada dalam akaun kita, yang ada di dalam poket kita, saudara-saudari. Kita memberi kadang-kadang macam Tuhan itu pengemis. Macam dia minta, macam pengemis di jalan raya. Minta, kamu keluarkan 50 sen. Nah, kamu keluarkan RM1. Nah, saudara-saudari, ini kerana kamu rasa ini adalah sisa saya. Saya bagi RM1 pun saya tidak sakit hati. Nah, bagi kepada pengemis, saudara-saudari. Tetapi banyak di antara kita sebenarnya menganggap Allah sebagai pengemis. Sebagai minta daripada kamu sehingga kamu keluarkan sikit sisa daripada poket kepada Tuhan untuk suruh dia cabut. Saudara-saudari, sebenarnya saya rasa bila kita memberi, kita patut berasa berat hati, patut berasa sakit hati. Kenapa? Kerana itu adalah satu jumlah yang banyak daripada poket kita. Kita mungkin rasa berat hati. Itu perasaan yang betul. Kerana kamu betul-betul perasan bahawa ayo, banyak yang saya bagi. Bila kamu perasan ayo, banyak itu, baru kamu imbas kembali kenapa saya perlu memberi. Dan baru kamu akan faham ini kerana betapa kasihnya Tuhan terhadap kita. Amin? Jadi saya setuju bahawa kalau kita memberi tanpa perasan, itu bermaksud tidak cukup lagi sebenarnya. Kita patut memberi sehingga kita perasan, sehingga kita berat hati, barulah sehingga kita akan ingat tentang kebaikan Tuhan sebagai tanda syukur, tanda berterima kasih kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari, hari ini kita perlu paham, Dia Allah kita. Dia Allah kita. Jadi apa yang kita dapat, segala sesuatu yang kita dapat sebenarnya datang daripada Tuhan. Dan kita hanya ambil sebahagian untuk dipersembahkan. Dan bila kita beri, kita patut beri dengan hati yang sukacita, rela. Bukan terpaksa. Ya, mungkin kita rasa, ya saya pastor, terpaksa lah. Kalau saya tidak bagi, orang boleh tahu bah. Kalau saya educate tidak bagi, nanti orang marah. Nanti pastor pun bising-bising. Ya pastor di kelas ini banyak cakap. Nah, bagilah. Macam pengemis, saudara dan saudari. Bukan, saudara dan saudari. Tak perlu tunggu orang panggil kita. Kita memberi secara sukarela. Walaupun berat hati. Walaupun terkesan, terperasan itu duit itu banyak yang diberikan. Tetapi tidak apa. Semakin banyak kita berikan, semakin besar tanda penghargaan kita terhadap Tuhan. Masih ingat seorang balu itu kah? Dia hanya ada 2 keping koin. Itu pun 2 keping keseluruhan dia berikan kepada Tuhan. Itu adalah 100%. Saudara dan saudari, sekarang setiap bulan persembahan yang kamu berikan kepada Tuhan itu berapa persen? Berapa persen daripada kocek kamu, saudara dan saudari? Ada yang kosong, langsung tidak beri. Ada yang beri 0.01, saudara dan saudari. Dapat RM1,002, kita bagi RM1. Berapa persen, saudara dan saudari? 1% sahaja, saudara. 1% pun mungkin tidak sampai, saudara dan saudari. Nah, apa yang kita perlu buat ialah pada hari ini ingatkan kita betapa baiknya anugerah Tuhan terhadap kita. Dan haruslah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami di syurga, kami bersyukur betapa baiknya Engkau terhadap kami. Kami bersyukur kerana Engkau menganggap kami sebagai anak-Mu, sebagai domba-Mu. Dan Engkau lah menjadi gembala kami. Engkau lah menjadi Allah yang memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan kami mohon maaf kalau selama ini dalam hal persembahan wang kami tidak memberi, ataupun kami kurang memberi, ataupun kami menganggap kamu sebagai pengemis, oh Bapa. Ampunilah kami, ya Bapa. Dan biarkanlah mulai hari ini, setiap bulan kami boleh merancang untuk memberikan sesuatu jumlah yang boleh diperasan, boleh dikesan, boleh dirasa sakit hati. Sehingga kami boleh ingat tentang betapa baiknya sumbangan besar, kasih besar, anugerah besar Tuhan di atas kami. Berkatilah kami, Bapa. Kami yakin bila kami beri, Engkau akan memberi dengan lebih banyak lagi kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.